Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, butiran terkini isu RM600 bilion yang sudah berada di tangan SPRM. Jadi masih menjadi tanda tanya kita. Dan sebelum ini, kenyataan daripada Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan Malaysia pada hari ini yang mengatakan beliau tidak ingin dicabar oleh Muhyiddin ataupun pemimpin yang lain ataupun Perikatan Nasional berkenaan dengan isu ini. Jadi masih panas isu RM600 bilion ini. Jadi saya nak kongsi dengan kamu perkembangan terkini isu RM600 bilion ini. Tapi sebelum itu, saya mohon kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Satu kenyataan yang mengejutkan, ada yang kata bukan RM600 bilion. SPRM sahkan terima butiran daripada Kementerian Kewangan untuk siasatan. Pihak Kementerian Kewangan MOF sudah menyerahkan kepada SPRM butiran berhubung pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan pada 2020 dan juga 2021 berhubung COVID-19 dan semasa ini di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, SPRM menjelaskan jumlah dana seperti yang didakwa oleh individu tertentu sebelum ini bukanlah bernilai 600 bilion. SPRM dalam satu kenyataan berkata, fokus siasatan kini adalah terarah kepada 92.5 bilion yang membabitkan dana kerajaan daripada nilai dakwaan penyelewengan wang perbelanjaan negara yang dianggar hampir 600 bilion. Dan siasatan awal mendapati jumlah peruntukan terbabit dianggar berjumlah RM530 bilion berdasarkan jumlah itu, RM92 bilion adalah dana kerajaan, manakala RM437.5 bilion bukan daripada kerajaan. Justru, fokus siasatan SPRM akan terarah kepada dana sebanyak RM92.5 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata, pegawai Kementerian Kewangan mengesahkan berlaku pelanggaran serius berhubung prosedur perbelanjaan hampir 600 bilion ini ketika pentadbiran di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya benar Muhyiddin Yassin adalah dalang kepada isu penyelewengan dana sehingga hampir RM600 bilion ini, apa yang akan dilakukan oleh parti-parti komponen di dalam Perikatan Nasional? Contohnya PAS yang dipimpin presidennya Hadi Awang. Adakah ramai yang akan menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin? Sekiranya benar Muhyiddin Yassin adalah dalang daripada isu penyelewengan dana RM600 bilion. Sebab RM600 bilion ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit jumlahnya. Muhyiddin juga bersama bekas Menteri Kesehatan, Khairy Jamaluddin, serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada hari ini, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz dilapor yang dipanggil oleh SPRM berhubung dakwaan berkenaan. Dan kenyataan daripada bekas Menteri Kewangan dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada hari ini MITI adalah Tengku Zafrul. Beliau telah membuat satu kenyataan bahwa tidak ada apa yang disorokkan. Jadi kalau betul tiada yang disorokkan, bagaimana dengan Muhyiddin pula? Dan mereka telah membuat satu kenyataan, Muhyiddin telah membuat satu kenyataan bahwa beliau berkata, beliau sedia untuk disiasat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya benar Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri pada ketika itu, mentadbir kerajaan Malaysia pada ketika itu, dan benar beliau didapati bersalah, apakah tindakan daripada PAS? Kalau kamu mempunyai komen ataupun spekulasi Anda yang berkenaan dengan ini, Anda boleh komen di bawah. Adakah PAS akan menarik sokongan daripada Perikatan Nasional, dan lalu apa akan jadi kepada Muhyiddin? Jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini
perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu info yang saya nak kongsi dengan kamu yang betul-betul hangat bagi saya, dan saya ingin berkongsi dengan kamu semua, para subscriber, dan kepada semua yang menonton video ini. Tapi kepada yang baru, sebelum itu sila tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia daripada channel ini. Politik di Malaysia hari ini masih lagi hangat. Saya pikir tuan-tuan dan puan-puan selepas PRU 15 tidak lagi sehangat seperti itu, tetapi rupanya makin hangat. Kalau kamu setuju dengan pendapat saya, kamu boleh komen di video ini. Sebab satu kenyataan mengatakan bahwa Pakatan Harapan bakal hilang 6 ataupun 7 kerusi. Ini memang mengejutkan. Jadi sebelum saya meneruskan berita ini, kita juga tahu bahwa berita hangat sebelum ini, yang satu kejadian yang mengejutkan terjadi kepada Perikatan Nasional, di mana 5 pemimpin ataupun 5 kerusi bersatu telah keluar parti. 5 pemimpin bersatu telah keluar parti yang menjadikan 5 kerusi dikurangkan daripada Perikatan Nasional. Ada satu yang saya nampak lucu sebelum ini, di mana ada kenyataan Perikatan Nasional menang 1 kerusi di Padang Serai, tapi hilang 5 kerusi di Sabah. Jadi menurut saya itu satu lucu juga lah, sebab sudah menang 1 kerusi, tiba-tiba tidak lama selepas itu kalah pula. Bukan kalah, hilang 5 kerusi. Jadi HJJ sudah membuat kenyataan bahwa bersatu, pemimpin bersatu sudah tinggalkan bersatu dan kekal menjadi nama mereka menjadi masih di bawah JRS. Hari ini satu berita hangat, Pakatan Harapan bakal hilang 6 ataupun 7 kerusi DUN. Rupanya kerusi DUN di Pulau Pinang. Pakatan Harapan dijangka akan kehilangan 6 ataupun 7 kerusi pada PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Pulau Pinang akan datang. Berikutan gelombang luar biasa Perikatan Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-15. Pengurusi Pakatan Harapan Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, berkata corak pengundian kali ini amat berbeza, didorong pelbagai faktor yang mempengaruhi pengundi dalam menentukan pemimpin pilihan mereka. Keputusan di peringkat parlimen pada Pilihan Raya Umum ke-15, terutamanya di Padang Serai pada Rabu lalu, memberi satu gambaran sebenar pemimpin pilihan pengundi. Malahan di beberapa kawasan ahli Dewan Undangan Negeri Adun, majoriti kita merosot dan kemenangan tidak memihak kepada Pakatan Harapan. Perkara ini serius dan kita perlu mengkaji kelemahan, seterusnya mengatur strategi baru untuk menawan hati pengundi, katanya pada program Katan Perdana Kadun Jawi di Dewan Serbaguna Jawi. Mengulas selanjut, beliau yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang berkata keadaan itu bagaimanapun tidak menjejaskan penguasaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang. Namun, pengaruh gabungan itu tidak akan menjadi sekuat dahulu. Berikutan itu, katanya, Pakatan Harapan akan bekerja keras mulai bulan bagi menghadapi PRN itu yang dijangka berlaku pada bila-bila masa saja. Jadi, sekiranya dijangka berlaku pada bila-bila masa, dengan kenyataan hari ini bahwa Pakatan Harapan boleh hilang 6 ataupun 7 kerusi di DUN di Pulau Pinang. Katanya lagi, kita perlu all out, yaitu bekerja keras dari segi pengaturan strategi, penganjuran program, serta membuat lawatan mendekati masyarakat, di samping berjumpa dengan agensi bagi mencari penyelesaian kepada isu yang kita kumpul ketika kempen PRU lalu.